Allahu 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 Allah. Saya lebih suka kepada bukan sekadar menceritakan secara teori, tetapi saya lebih suka juga cerita tentang permasalahan dan kemudian kepada penyelesaian. Sebab kalau kita asyik bercerita tentang cabaran, dan saya percaya insya-Allah majoriti kita akan setuju dengan cabaran yang saya akan sebut sebentar lagi. Kita hanya tahu cabaran itu saja. Tetapi yang kita nak tahu bukan cabaran itu. Yang kita nak tahu juga adalah tentang penyelesaian kepada cabaran itu. Quran dan Sunnah telah membekalkan kita dengan jawapan dalam kehidupan. Sama ada kita nak ikut ataupun tidak saja. Solusinya ada. Isunya sekarang tuan-tuan dan puan-puan bukan terletak pada salah Allah ataupun salah Nabi SAW. Tidak, na'udzubillah. Tetapi sekarang adalah kita. Dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah tentu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita sebut tentang cabaran dunia Islam pada masa kini, seringkali kita akan mendengar tentang cabaran dari luar. Tetapi saya secara peribadi, saya lebih suka kita membincangkan cabaran dalaman dulu. Dari kita sebagai muslim dulu. Kerana saya berpegang kepada satu prinsip. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh bersetuju dengan tidak boleh bersetuju. Tak ada masalah. Walaupun nama saya Firdaus, tetapi tuan-tuan dan puan-puan tetap boleh masuk Jannatul Firdaus walaupun kurang bersetuju dengan Firdaus. Tak ada masalah. Kerana saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, prinsip saya ialah, iaitu, saya bagi contoh, kalau hari ini kita demam, kita kurang sihat, adakah kerana virus itu kuat ataupun kerana antibody, immunity badan kita lemah? Mana satu? Bukan virus itu kuat, tetapi antibody kita lemah. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya tak nak sebut tentang cabaran dari luar dulu? Kerana bila saya sebut cabaran dari luar, dia seolah-olah memberikan isyarat kepada kita, okeylah ni semua salah mereka. Penyelesaiannya senang saja. Mereka berhenti buat semua tu. Tak ada. Kalau macam tu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan jadi satu umat Islam yang sangat pemalas. Kita akan jadi satu umat Islam yang hanya mengharapkan ihsan orang untuk berhenti, dan kita juga tak akan buat apa-apa. Maka saya lebih suka fokus kepada cabaran dalaman. Dan insya-Allah, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nanti apa yang saya kongsikan ini tentang cabaran dunia Islam pada masa hari ini, tuan-tuan dan puan-puan rasa kurang setuju, tak apa. Sesi soal jawab, tuan-tuan dan puan-puan boleh soal saya balik. Tak ada masalah. Dan itu tujuannya kita berbincang. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, saya akan gariskan beberapa cabaran dalaman. Kalau nak list down, banyak. Tapi kita kata, pergi kepada beberapa saja. Cabaran yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kegagalan kita sebagai Muslim untuk menghayati, memahami dan menjadi umat yang terbaik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kuntum khaira ummati ukhrijat linas. Kalian merupakan umat yang terbaik dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. The best. Bukan second best. Yang terbaik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, lihat senario kita hari ini, adakah kita sebagai umat Islam kelihatan seperti umat yang terbaik? Tidak. Tetapi Allah kata kita yang terbaik. Kenapa begitu tuan-tuan dan puan-puan? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak melaksanakan, kita tidak menunaikan syarat-syarat yang Allah letakkan untuk kita menjadi yang terbaik. Apa syaratnya? Syaratnya ialah dalam sambungan ayat yang sama. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iaitu kita tidak terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam mengajak manusia kepada yang makruf, mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh buktikan dengan simple, dengan mudah saja. Tuan-tuan dan puan-puan,
Sahabat-sahabat, tadi hujan, kita nak datang solat, barangkali jiran kita pun Muslim, betul? Yes. Berapa ramai di kalangan kita tadi, tak payah angkat tangan, ini untuk kita berfikir, kita sendiri bermuhasabah, sebab tujuan datang bukan nak memalukan sesiapa, tapi untuk kita bermuhasabah. Berapa ramai di antara kita tadi yang masa nak datang, bertolak datang ke masjid untuk solat maghrib, ataupun selepas solat maghrib, kita tahu jiran kita Muslim, jiran kita kenal dia, dah berjiran bertahun-tahun dah. Yang kita pergi jemput, pergi ajak, pergi bagi salam, Assalamualaikum Pak Haji. Malam ni dekat masjid ada ceramah, Cina datang. Apa Cina nak kan? Ada seorang Cina Muslim datang, dia nak berceramah. Bukan sebab saya berceramah, maka tuan-tuan dan puan-puan pergi promosi. Ini cuma satu kenyataan, tetapi boleh diguna pakai untuk ceramah-ceramah sebelum ini dan juga ceramah-ceramah akan datang. Berapa ramai di kalangan kita yang mengajak jiran kita yang kita kenal untuk datang masjid? Amar makruf, ajak kepada yang makruf dulu, ajak kepada ceramah. Saya berani kata tuan-tuan dan puan-puan, anda kata setiap daripada kita boleh mengajak mereka datang tak datang tu lain cerita. Kalau seorang boleh mengajak beberapa kawan dia, daripada 10 yang diajak, mungkin 10 tak datang, datang seorang. Malam ini, tempat ini, dia akan macam solat Jumaat. Bayangkanlah, dengan jumlah yang ada sekarang, dia sekali ganda. Maka jumlahnya ramai. Tapi setuju kalau saya kata, majoriti kita pun tak terfikir nak buat. Yes, kerana tuan-tuan dan puan-puan, itu cabaran kita. Kita baca ayat ini. Adakah ayat yang saya baca tadi adalah ayat yang baru diturunkan oleh Allah pagi tadi? Tak. Telah pun ada dalam Quran 1400 tahun yang lampau. Allah dah cerita kita adalah yang terbaik. Tetapi kenapa hari ini kita tak terbaik? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ayat itu, kita mungkin okey, terbaik. Tapi macam mana aku tak terbaik ni? Sepatutnya kita berfikir, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kita adalah umat yang terbaik, pastinya kita ini kena jadi yang terbaik. Tetapi kenapa tak jadi terbaik? Kerana kita meninggalkan perintah Allah untuk amar makruf, nahi mungkar. Di kawasan kampung ini, di Teluk Panglima Garang, majoritinya saya percaya adalah Muslim, betul? Yes. Majoriti Muslim. Pastinya kita pernah, sewaktu kita, waktu malam dan sebagainya, kita pernah terjumpa remaja yang melepak, laki perempuan melepak, tak tahu kahwin ke belum dan sebagainya. Adakah kita ada inisiatif, bukan pergi maki mereka ya? Ada tak kita ada inisiatif untuk sekadar memberhentikan motor kita ataupun memberhentikan kereta kita sekejap je, tak sampai seminit. Buka pintu kita, berjalan kepada mereka dan bagi Assalamualaikum dik. Adik, malam-malam ni melepak kat sini, buat apa? Banyak nyamuk. Kita nak bagi tahu banyak setan sebenarnya. Banyak nyamuk. Cuba kita sekadar menasihati mereka. Ni adik, anak-anak mana? Kita beranggapan mereka kahwin. Kita jangan tanya, dah kahwin ke belum? Mereka kata, engkau pegawai mana? Tapi kalau kita tanya, adik, anak-anak kat mana? Takkan keluar dating 2 orang suami isteri je. Dari situ mereka akan kata, belum. Pakcik, kami belum kahwin. Oh, belum kahwin. Baru kita tahu, rupanya mereka tak berkahwin. Daripada kita mempersoalkan mereka, dah kahwin ke belum? Ada teknik dia. Sekadar pergi nasihat untuk mencegah mungkar. Mungkin kita kata alasan, kita kata, alah bro, itu bukan anak-anak aku. Betul dia bukan anak kalian, tetapi dia adalah anak kepada karya kalian. Bukankah itu makruf, itu mungkar yang perlu kita cegah juga? Dengan kita satu nasihat kepada mereka, barangkali mereka akan tersedar, betul lah juga lah. Mungkin mereka tak suka, tetapi mereka beredar daripada tempat itu. Setuju kalau saya kata tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita tak buat pun? Yes. Dan itu sebenarnya cabaran kita. Tidak merealisasi dan kita tidak nampak kita ini adalah umat terbaik. Seolah-olah kita sedang berada di padang mahsyar, yang di mana kita sedang hidup dalam keadaan nafsi. Aku, engkau. Buat apa aku nak nasihat orang? Aku jangan jaga tepi kain orang. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kita lebih beriman dengan skrip dalam drama dan filem Melayu berbanding dengan hadis Nabi SAW.
Sedangkan Nabi SAW bersabda bahawa tidak beriman kamu, tidak masuk syurga, tidak beriman kamu jikalau kamu tidur di dalam kekenyangan tetapi jiran kamu tidur dalam kelaparan. Kalau tak jaga tepi kain dia, mana kita tahu dia kenyang makan? Mana kita tahu dia lapar? Kita tak tanya khabar pun. Dia makan tak makan, kita tak peduli. Suami dia dah berapa hari tak pergi kerja, tak pergi kebun, kita tak tahu. Anak dia makan tak makan, lantak hang, aku makan penuh, kenyang. Sebab kita lebih beriman dengan skrip Melayu, skrip drama Melayu, filem Melayu. Dan itu sebenarnya cabaran kita yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan. Allah